Kena dengan Pesta Koko di sana. Ya, dan kita nak panjangkan lagi Selamat Pagi Malaysia pada hari ini dengan topik juga mengenai kesihatan. Tetapi pada kali ini secara spesifiknya kita akan bercakap mengenai pengambilan ubat. Setengah orang ni Syu, kalau dia ambil ubat, dia akan ada satu keadaan dipanggil sebagai alahan. Alahan ini banyak jenis. Sehingga satu ketika dan satu tahap dia sebenarnya boleh membawa maut. Ya, jadi kita nak berikan kesedaran pada anda berkenaan dengan topik ini, iaitu risiko alahan ubat yang boleh membawa maut. Seorang tetamu di studio kami bawakan, iaitu Puan Shirin Alawi selaku pensyarah farmasi di Jabatan Farmasi Klinikal dan Praktis Farmasi Fakulti Farmasi Universiti Malaya. Apa khabar? Selamat pagi Puan. Baik, Assalamualaikum kepada semua. Selamat pagi kepada semua. Okey, baik. Untuk mukadimahnya, saya rasa elok untuk kita berikan definisi terlebih dahulu kepada penerusan Pagi Malaysia pada pagi ini. Apa itu alahan ubat? Okey. Alahan ubat daripada segi definisinya adalah satu reaksi luar biasa kepada ubat yang kita makan dalam badan lah. So immune system kita ni dalam badan kita, dia immune system ni menjaga ketahanan badan kita. So bila kita ambil sesuatu yang luar, immune kita akan tak nak balas lah dengan benda luar tu. So secara normal, kalau orang normal, kita benda tu boleh terkawal. Ada orang boleh jaga, tak ada tu. Tapi kalau orang yang sensitif, so immune system ni dia nak balas dia luar biasa sikit. Kepada bahan luar tu, especially ubat ke, herba ke, makanan ke, apa yang kita makan tu kan. Jadi adakah normal untuk seseorang itu mengalami alahan ubat ini? Memang ada di antara dalam populasi tu ada. Nak kira normal tu normal pada orang yang berisiko tinggi. Orang yang memang tak ada alahan, itu kirakan bagi itu biasa bagi dia. Tapi orang yang tak ada alahan, yang tak ada tu, benda tu bukan sesuatu yang normal bagi dia. Okey. Jadi setakat ini di Malaysia, apakah antara bentuk-bentuk alahan ubat yang common, yang biasa terjadi kepada masyarakat di Malaysia ini? Alahan ubat yang biasa ada sekarang ni, biasanya kalau orang makan lah, contoh yang biasa orang cakap is penicillin, itu memang dah biasa. Dia akan dapat tanda-tanda alahan dia macam gatal-gatal, ruam, gegata. Okay? Setengah orang yang very sensitif tu dia akan dapat sampai sesak nafas. Dia punya kerongkong dah macam menyempit kan. Itu alahan, itu kira alahan yang paling teruk. Itu alahan dia panggilkan kejutan anafilaktik atau anafilaktik shock. Kalau yang setakat yang ada alahan yang ringan, macam makan ubat tu kadang gatal kat mulut, kadang-kadang gatal sikit-sikit kat tangan, kat muka, kaki, itu je lah. So dia ada spektrum antara yang alahan ringan dengan alahan yang teruk lah kiranya. Jadi macam mana kita manusia ni nak tahu bahawa kita ni mempunyai alahan terhadap ubat? Adakah dengan hanya selepas kita ambil ataupun sebelum kita ambil tu kita dah tahu kita sebenarnya ada alahan terhadap ubat? Biasanya bila kita dah ambil baru kita dapat tahu. Okay? Biasanya bila kita dah ambil baru dapat tahu. Yalah, namanya pun alahan ubat kan. Alahan ubat tu dah ambil baru tahu. Biasanya macam gitu. Biasanya terjadi macam gitu. So itulah biasanya. Tapi kalau kita ada orang-orang yang berisiko tinggi, orang-orang yang berisiko tinggi akan mendapat alahan tu, kita akan jagalah. Macam contohnya kalau orang tu ada berketurunan mak ayah, tok nenek ke apa yang ada alergik pada penicillin. So kemungkinan besar anak-anak tu akan dapat juga. Ataupun sakit tu ataupun pesakit tu ada eczema contohnya, penyakit kulit gatal kan, ataupun asma. So kemungkinan juga dia akan ada alahan kepada ubat juga. Lepas tu kalau dia ada alahan pada benda lain, macam dia alahan pada kucing ke, alahan pada makanan ke, alahan pada macam setengah orang dia tak boleh pakai jewellery yang biasa, dia kena pakai emas kan. Kalau benda-benda gitu, dia kemungkinan kan ada juga alahan benda lain. So bila dia ada risiko tu, alahan pada tu, ada risiko juga pada alahan pada ubat. Contohnya lah, macam sekarang kan, macam recently kan semua orang pergi vaksin kan. So kalau pergi vaksin masa stesen saringan tu ataupun station counselling before vaksin, dia akan tanya ada alahan pada ubat tak, ada alahan pada makanan tak, ada alahan pada apa ubat, penyakit lain kan. Itu soalan-soalan tu nak tengokkan whether penerima vaksin yang depan kita tu akan dapat alahan tak pada vaksin tu. So kalau dia ada berisiko tinggi mendapat alahan, dia kena tunggu 30 minit lah, pemantauan 30 minit compared tu yang biasa pemantauan 15 minit.
So dia kalau dia tak tahu, dia ada risiko, dia tengok pada risiko. Kalau dia ada risiko tu, chances are dia kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Okay. To be very sure, to be very objective, to be very precise is what they call it ujian kulit, alahan kulit, ujian skin test lah. Di mana dia orang inject allergen yang betul itu pada dalam kulit. Lepas tu tengok kalau kulit tu memberikan reaksi. Yes. Kalau kulit tu bereaksi, dia tahu benda tu confirm sure. Dia dah kata you tahu you allergic pada benda allergen tu. Itu adalah cara untuk diagnosis individu sekiranya mempunyai sebarang alahan. Cumanya persoalan sekarang ini, adakah alahan ini boleh sembuh dan bagaimana sekiranya ia dikenal pasti ataupun didiagnos waktu kecil, adakah bila dah besar nanti semakin berkurangan ataupun semakin teruk dan bagaimana cara untuk merawatnya? Okey. Kalau you alah kepada, contohnya, kalau alah kepada kucing, kalau kucing tu sentiasalah you dapat alahan tu. So kalau you dah tahu you alah kepada makanan, kalau you makan macam udang, ketam, sotong ke apa ke, you makan tu memang you akan dapat. Melainkan kalau one of the cara nak elakkan is to kurangkan, avoid the trigger factors lah, avoid alahan tu, allergen tu sendiri. Itu. Sama juga macam ubat. So kalau biasanya kita dah tahu kita sakit tu ataupun orang tu alah kepada ubat dan kita tak kasih ubat yang sama ataupun ubat yang serupa dengannya. Sebab ada satu kumpulan ubat tu dia ada bentuk lah yang sama dengan satu kumpulan ubat yang lain. For example, ubat penicillin dia ada bentuk ataupun kumpulan yang sama kalau dia ambil ubat imipenem contohnya. Kumpulan tu lah. Dalam alahan ini kalau kita tengok di awal tadi kita tunjukkan kesan merah pada kulit. Selain daripada itu, apa lagi gejala-gejala alahan ni? Okey. Dia ada yang ringan, dia ada yang teruk. Yang ringan, tengok kalau mata berair, mata mengerah, bengkak. Kalau hidung berair, hidung tersumbat, hidung tu bengkak semua. Kalau mulut tersini kan bengkak semua, they call it angioedema semua. So kalau kulit gatal, gegata, artikaria, dia panggil artikaria. Lepas tu tu. So kalau itu yang tu. Tapi kalau yang teruk tu sampai selalu pernafasan dia sempit, okey. Dia susah bila bersandar, pernafasan dia sempit, dia tak boleh bernafas. Bila dia tak boleh nafas, bibir dia biru, tangan dia biru, dia pitam sebab tak cukup oksigen. Lepas tu jantung dia cepat, lepas tu tekanan darah dia turun. So ada spektrum yang teruk. So kalau setakat just the ringan-ringan, tanda-tanda alahan ringan yang kata-kata sikit sana semua tu, diorang boleh berjumpa doktor di KK, klinik kesihatan ke, doktor klinik ke, ataupun boleh pergi ke farmasi community. So tapi kalau ada tanda alahan yang teruk yang melibatkan respirasi, saluran pernafasan kita yang melibatkan jantung, pergi jumpa emergency terus, pergi ke Jabatan Kecemasan hospital sebab diorang ada equipment yang lengkap lah kalau anything happen kan. Sekiranya berlaku alahan ubat ini, apakah bentuk-bentuk ubat yang diberikan untuk merawat alahan ubat ini? Okey. So kalau setakat alahan yang ringan tadi, dia kalau just macam allergic rhinitis kan, kalau budak-budak main bunga kan, muka hidung merah, muka dia berair, tu biasanya orang kasih antihistamin saja. Antihistamin pula ada jenis-jenis antihistamin lah yang kalau ada yang kalau ada penyakit jantung dia tak kasih lah antihistamin yang tak sesuai untuk penyakit jantung. So dia ada antihistamin yang simple, yang mengantuk, yang tak mengantuk, semua yang boleh makan. Tapi kalau dah teruk tu, dia akan kasih lah maybe steroids ke ataupun maybe epinephrine untuk naikkan tekanan darah, nanti sajalah. So dia spektrum tu luas kat mana gitu. Jadi mengikut daripada pembacaan, alahan ubat ni boleh terjadi seawal beberapa saat selepas ubat diambil. Yes. Dan boleh mengakibatkan kematian selepas itu. Yes. Tahap keseriusan itu bagaimana? Adakah ia bergantung pada seseorang ataupun bagaimana, doktor? Dia bergantung pada seseorang, dia gantung pada apa dia tu. Apa allergen dia. Kalau let's say penicillin for example, ubat penicillin, dia memang tak serasi, dia tak tahu dia pun alahan pada penicillin, dia ambil je terus benda tu jadi, muka dia bengkak, leher bengkak, susah bernafas semua. Kalau macam itu terus pergi emergency
hospital. Jangan pergi klinik kesihatan ke, jangan pergi klinik GP. They don't have tak ada facilities. So kalau pergi situ. Tapi kalau yang setakat yang simple-simple, yang ringan-ringan, then you can go to yang klinik kesihatan, klinik GP ataupun pharmacy community. They will give them, mereka akan kasihlah ubat-ubat yang diperlukan tu. Tadi doktor ada sebut alahan ubat ini dia bergantung kepada genetik juga. Kalau ibu bapa yang punya alahan, berkemungkinan besar anak cucu juga boleh ada mewarisi alahan ubat tersebut. Itu situasinya di Malaysia. Kalau kita lihat di peringkat global, bagaimana? Adakah situasinya sama? Kita bercakap berkenaan dengan alahan ubat ini? Lebih kurang sama juga. Dia sama juga. So kalau dia anak tu berisiko tinggi sikit compared kepada anak-anak yang tak ada keturunan, tak ada keturunan genetik semua. Itu je. Tapi akhirnya tengok kalau dia nak tahu for sure, dia kena cubalah. Kalau dia cuba, dia ada, memang dia tahu for sure. Tapi itu just risiko dia ada benda tu. Biasanya kalau kita ada risiko tu, kita cuba elakkan lah. Kita nak kasih lah kalau seboleh-bolehnya. Adakah cuaca boleh menjadi antara faktor yang menyebabkan alahan ini ada dalam diri seseorang itu? Boleh juga. Boleh juga. Kita berpeluh. Kita apa lah, tak macam berpeluh dengan masamnya, dengan apa, lepas tu kita makan ubat, lepas tu gatal lagi, dah lah berpeluh dengan gatal lagi semua kan. Boleh jugalah. Adakah ubat yang disimpan kita, yang masyarakat kita, budaya kita menyimpan ubat dalam peti, ubat-ubat yang dah lama, beli Panadol tak makan sebulan tapi masih ada, lepas tu makan juga, boleh mengakibatkan alahan kepada kita, atau ia memberi kesan sampingan yang bukan berbentuk alahan? Kalau benda tu dalam tak expired lagi, tarikh luput dia still okay, then it shouldn't have, sepatutnya tidak ada apa-apa kesan sampingan. Kalau dia makan yang dah expired tu, could be anything lah. Boleh jadi apa-apa lah. Kalau doktor boleh kongsikan apakah lazimnya ubat-ubat yang memberikan alahan kepada mana-mana manusia. Tadi doktor disebut, puan ada sebut penicillin. Antara ubat lain, sebab kita nak bagi kesedaran kepada orang di luar sana, sebab kadang-kadang kita ni beli ubat di farmasi kan, kita tak mendapat preskripsi doktor, beli ikut sesuka hati, bahaya, rupanya ada sakit jantung, tak sesuai pula ubat tu kan. Jadi mungkin doktor boleh berikan sedikitlah antara senarai ubat-ubatan yang mungkin boleh kita ambil maklum untuk mengelakkan sebarang alahan ubat dan sebagainya. Yang biasanya, yang banyak, yang culprit lah, yang biasanya antibiotik lah. Antibiotik ni ada beberapa jenis, ada penicillin, grup kumpulan penicillin, ada kumpulan cephalosporin, ada kumpulan scarbapenem, semua. So dia punya structure tu lebih kurang sama. Itu satu. Lagi satu non-steroidal anti-inflammatory, anti bengkak. Ubat anti bengkak yang bukan steroid. Itu pun pada setengah orang ada dapat. Setengah orang Panadol pun tak boleh. Oh, okey. Setengah orang makan Panadol bibir naik, bengkak semua. Setengah orang pun Panadol pun tak boleh. So ada setengah pula tengok pada kadang-kadang kanak-kanak ubat antihistamin dia tak boleh. So berbeza-beza. Mengikut pengalaman doktor, ada juga mitos-mitos mengatakan apabila kita kombinasi antara ubat dengan setengah makanan akan menimbulkan kesan sampingan ataupun alahan. Okey. Contohnya macam durian, tak boleh makan dengan ubat sebabkan panas dan sebagainya. Pendapat doktor bagaimana dalam hal ini? Kalau kira kan macam let's say macam durian kan. Durian dia panas saja. So kalau minum air lah, kalau minum air lepas tu insya-Allah tak ada apa-apa kalau makan ubat. Terus kalau macam kopi tu, kopi tu setengah orang cakap kopi tu boleh menyebabkan alahan sikitlah dengan kalau makan dengan ubat. So kalau boleh elakkan. So elakkan maksudnya bukan tak boleh minum kopi langsung. Boleh minum. Cuma 1 jam sebelum dengan 2 jam selepas makan ubat tu tak usah minum kopi. Buat macam tu je lah. So kalau misalnya ada macam ubat-ubat yang lain, yang macam makanan yang lain kan. Setengah orang kalau makan ulam. Ada yang ulam. Ulam tak tahulah kalau dia tak basuh bersih ke. Ataupun memang dia tak sesuai dengan ulam tu. Kalau makan ulam dengan ubat yang ubat jantung contohnya, ada yang mendapat ruam-ruam semualah. So nak
seelok-eloknya kalau kita tahu ada tindakan macam itu dan kita asingkan 1 jam sebelum, 2 jam selepas. Jangan ambil apa-apa antara masa-masa. 1 jam jangan ambil apa-apa sementara itulah dalam 1 jam sebelum dengan 2 jam selepas makan ubat tu. Pada pandangan Puan sendiri, bagaimana tahap kesedaran masyarakat Malaysia tentang alahan ubat ini? Diorang semua tahu. Cuma whether diorang ada experience tu. Satu tak tahu. Mungkin diorang tahu ada kalau makan ni, kalau naik rumah tahulah diorang kata orang biasa diorang pun tahu. Cuma mungkin tak ada experience, tak nampak lagi, tak ada pengalaman lagi. Satu je lah, kalau ada risiko tu ada kat situ kan, kat mana-mana pun ada dia berisiko tinggi ke apa ke. Kalau pergi jumpa doktor ke, pergi jumpa farmasi community ke, pergi hospital ke, beritahu kata ada saya pernah ambil ubat ni, saya alah kat sini. Biasanya kalau ada orang pergi hospital, dia orang dapat kad lah, kad alahan. Ada setengah orang dia pakai gelang. Yang teruk tu dia pakai gelang kan. So beritahu. Itulah macam tadi lah, kan, macam mana dia orang tak nak tahu kan, dia orang melainkan itu. Mungkin secara ringkas ini untuk soalan terakhir, bagaimana pula pengambilan jamu dan juga gabungan antara pengambilan jamu dengan ubatan secara moden ini? Alahan ni, kalau dia alah pada ubat, dia alah pada ubat. Kalau dia alah pada jamu, dia apa nak alah pada jamu. Kalau dia alah pada berbeza. Kalau dia alah pada tradisional ke, macam saya cakap tadi kan, ada yang pada ulam pun. Ada pada ulam itu semua. So kalau dia makan jamu, ulam dengan ubat yang dia alah, memang dia dapat alahan. So kalau dia makan jamu kalau dia makan jamu dengan ubat, kalau ubat dia alah, memang dia ada alahan. Tapi kalau dia tak ada alahan pada jamu, tak ada alahan pada traditional ke complementary medicine ke, dia tak ada alahan pada ubat, dia campur macam mana pun dia tak ada apa-apa. Should be no problem lah. Should be no problem. Okey, baik. Itu dia sikit sebanyak kami bawa pada anda hari ini berkenaan dengan risiko alahan ubat yang mana kalau dibiarkan boleh membawa maut. Terima kasih Puan Syirin memberikan sedikit pengenalan dan juga apakah antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk kita di luar sana sekiranya mengalami alahan ubat. Ya, baiklah. Kita berehat seketika. Selepas ini kita kembali lagi dengan satu promosi drama yang akan ditayangkan di kaca TV anda di TV1. Selepas ini. Kita berharap